Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari raya, selamat ber-BDR 2.0 untuk tahun 2021. Baik, saya Cikgu Muhammad Saiful. Okey, untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan subjek reka bentuk dan teknologi untuk tahun 6. Baik, apa yang akan kita belajar hari ini? Okey, kita akan sentuh unit 2 di mana unit 2 tajuknya adalah tanaman hidroponik. Kalau tengok gambar ni awak tahu kan macam mana bentuknya tanaman hidroponik ni. Tanaman ni bukannya ditanam di dalam pasu, bukan ditanam di atas tanah dan sebagainya, tapi dia ada sistemnya yang tersendiri. Okey, awak tengok yang putih ni, yang ni, bekas ni, semua adalah unsur-unsur sistem hidroponik. Baik, sebelum saya pergi dengan lebih mendalam, kita tengok objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, 5.2 menanam secara hidroponik. Okey, nanti kita akan sentuh satu persatu. 5.2.1 di mana kita akan mengenal apa itu hidroponik dan apa jenis-jenis hidroponik. Untuk minggu ni cikgu tak nak sentuh secara keseluruhan sebab nanti awak akan pening sebab dia banyak cabang pecahan dia yang banyak, jadi kita akan sentuh sedikit demi sedikit. Baik, kita tengok isi kandungan yang akan awak pelajari dalam topik 2 unit 2 ni. Baik, apa yang awak akan pelajari? Awak ada 6 topik 6 topik. Baik, yang pertama, topik 1, apa itu hidroponik? Topik ni yang akan kita bahaskan pada hari ini. Kemudian kita akan tengok jenis-jenis tanaman hidroponik, kelebihan dan kekurangan tanaman hidroponik, alatan dan bahan yang digunakan untuk tanaman hidroponik, jenis-jenis biji benih yang sesuai serta beberapa gambar contoh untuk jenis tanaman hidroponik. Baik, untuk minggu ni kita akan sentuh apa itu hidroponik sahaja. Dalam ni awak akan tahu dari mana asalnya perkataan hidroponik dan jenis-jenis sistem hidroponik yang selalu digunakan dalam pertanian. Baik, apa itu hidroponik? Baik, hidroponik ni perkataan hydro berasal daripada perkataan Yunani iaitu HYDRO, hydro yang bermaksud air, dan ponos. Ponos itu adalah perkataan untuk bekerja dari bahasa Yunani. Kalau awak lihat hidroelektrik, hidrogen, perkataan hydro tu mesti ada kaitan dengan air. Hydro tu membawa maksud air. Sebagai contoh hidroelektrik tadi, empangan hidroelektrik yang awak belajar kan, empangan air di mana empangan menggunakan air untuk menjana tenaga elektrik. Begitu juga dengan hidroponik. Hidroponik ni membawa maksud kaedah bercucuk tanam dengan meletakkan akar pohon ke dalam air. Hidro ni ke dalam air, baja, nutrien dalam air baja tanpa menggunakan tanah. Hidroponik ni kita tak gunakan tanah. Kita guna sebatian air baja. Nanti kita akan lihat macam mana kita nak hasilkan sebatian air baja tu yang menggunakan baja A dan baja B, larutan baja A dan baja B. Boleh ingat hidroponik adalah meletakkan akar pokok ke dalam air baja tanpa menggunakan tanah. Kalau awak tengok dia tanam ada tanah, itu bukan sistem hidroponik. Okey, seterusnya. Baik, apa itu hidroponik lagi? Kaedah ini menggunakan bahan seperti bulu mineral, sabut kelapa, kokopit, pasir, bata-bata pecah, habuk kayu dan lain-lain untuk menggantikan tanah. Maksudnya dalam bekas tanaman kamu tu tak ada langsung tanah, semua bahan-bahan lain. Kebanyakan yang kita lihat banyak yang pakai habuk kayu dan juga kokopit iaitu sabut kelapa. Okey, itu adalah hidroponik. Tidak menggunakan tanah.
Baik, kita tengok jenis-jenis hidroponik. Terdapat 6 teknik penanaman secara hidroponik yang sering digunakan dalam pertanian. 6 teknik hidroponik. Kalau dalam buku teks, dia bagi 3 je. Tapi kita advance sikit. Sebagai ilmu tambahan, cikgu bagi 6. 6 jenis teknik penanaman secara hidroponik. Sebab akan datang bila awak melangkah ke sekolah menengah, dia akan pergi lebih mendalam. Awak akan belajar ke 6 teknik hidroponik ni dalam RBT. Okey, kita tengok. Baik, yang satu persatu. Yang pertama, teknik aliran dalam. Yang kedua, teknik aliran cetek atau teknik nutrien cetek ataupun teknik nutrien dalam. Yang ketiga, teknik takungan. Yang keempat, teknik pasang surut. Yang kelima, aeroponik. Yang keenam, teknik pengairan titis. Pengairan titis ni ataupun teknik agregat ni lah sistem fertigasi yang banyak digunakan pada masa kini. Sistem fertigasi ni dibuat secara untuk tujuan komersial. Tanaman awak kalau awak nak pasarkan kepada pasaran, contoh cili apa semua tu, dalam skala yang besar, awak boleh guna sistem fertigasi. Kalau awak nak just tanam untuk makan sendiri saja, cukup sekadar teknik aliran cetek, aliran dalam ataupun takungan saja. Yang lain-lain ni semua jenis skala besar untuk awak komersialkan tanaman awak. Okey. Kalau kita lihat teknik fertigasi ni banyak dah sekarang, terutama cili dan rock melon. Banyak diperluaskan penggunaan cili dan penanaman secara fertigasi untuk cili dan buah rock melon. Baik, kita tengok satu persatu. Okey, sistem yang pertama iaitu teknik nutrien cetek. Okey, larutan baja disalurkan pada palung. Ni palung Ni. Palung ni dia bentuk petak atau bulat ni yang saya tandakan ni. Okey, ni adalah palung. Palung yang mengandungi akar tanaman. Ni akar dia lah. Ni akar tanaman. Ni akar dia. Yang kuning ni cikgu bulatkan ni adalah palung. Pam digunakan untuk menyalurkan larutan baja ke dalam palung. Pam dari bawah dia tolak air ke atas dan kembali semula ke dalam takungan. Ini teknik nutrien cetek. Maknanya air dia betul-betul kena dekat akar tu sikit je, untuk akar tu dapatkan nutrien dari larutan tadi. Okey, sistem yang kedua, teknik larutan dalam. Dia seakan-akan sama macam teknik nutrien cetek tadi. Nutrien dalam ni menggunakan kaedah yang sama dengan aliran cetek ataupun nutrien cetek lah. Perbezaannya dari segi saiz palung. Ni palung. Yang ni kita panggil palung. Kalau jenis nutrien dalam ni, keseluruhan akar dia tenggelam. Macam nutrien cetek tadi, hanya sebahagian akar je yang kena air. Tapi untuk nutrien dalam, keseluruhan akar mengenai larutan baja tadi. Dan dia punya saiz palung lebih besar daripada sistem teknik nutrien cetek. Okey, ni contoh dia. Contoh dia. Dia lebih dalam lah. Dan air yang masuk lebih banyak lah berbanding teknik nutrien pendek. Baik, seterusnya, ni yang selalu kita tengok lah, teknik takungan. Biji benih disemai pada media tanaman dalam bekas dan diletakkan di atas larutan baja pada takung. Okey. Nampak ni macam ni. Ni takung, dia tak guna pam. Macam yang sistem 1 dan 2 dia guna pam. Yang ni awak just isi air paras ni saja. Air larutan baja A dan B. Dan awak semai je biji benih. Nanti dia akan keluar bercambah sendiri. Bila anak pokok dah besar, awak boleh semai. Ni contoh dia. Mula awak semai je, letak je biji benih, nanti dia dah besar ni macam ni lah. Ni contoh tanaman kangkung. Okey, sistem yang keempat, teknik pasang surut.
Alat pengatur masa digunakan untuk mengawal pengaliran larutan baja dan tanaman. Larutan baja akan mengalir ke tanaman dan surut ke bawah serta masuk semula ke dalam takungan. Okey, yang ni dia sama je, cuma lagi dia habis dia masuk, dia pump balik. Habis lebihan air dia akan masuk ke bawah. Lepas tu dia pump balik supaya air sentiasa ada dalam takungan tu. Ni contoh dia. Dia punya bekas lebih besar lah berbanding dia sama macam teknik takungan, tinggal lagi dia ada pump dan pemasa. Pemasa dia lebih efisien lah, maknanya kita tak perlu siram. Dia ada masa je, contoh dalam masa 2 jam dia akan pump air naik. Lepas tu air dah habis, air lebihan turun ke bawah, dia akan pump lagi. Jadi awak masukkan baja dekat sini sahaja. Faham Baik, seterusnya sistem yang kelima iaitu teknik aeroponik. Ini sama seakan-akan sistem pasang surut, tetapi dia akar tanaman yang tergantung di udara dalam ruang tanaman disembur dengan larutan baja secara semburan kabus melalui nozzle mengikut masa yang ditetapkan. Dengan cara ini akar akan cepat menyerap nutrien. Aeroponik merupakan inovasi terbaru dalam hidroponik. Maknanya macam tadi, macam teknik pasang surut tadi, dia pump air ke atas kan. Macam ni tak, dia gunakan nozzle macam air pancut tu, dia tembak terus ke akar. Aeroponik dia akan tembak ke akar menggunakan masa, mungkin setiap 2 jam, setiap 3 jam, bergantung kepada keperluan baja. Setiap 2 jam, 3 jam dia tolak lah. Dia bagi dekat akar ni kan. Lepas tu lebihan air yang menitik tadi dia turun balik ke dalam takung. 2 jam lagi dia tembak lagi. Macam tu Baik, teknik ni lebih bagus sebab akar pertumbuhan dia dapat menerima nutrien secara terus. Tapi kos dia agak tinggi lah sebab setiap bekas ni perlukan satu nozzle. Okey, teknik yang terakhir iaitu teknik pengairan titisan ataupun teknik vertigasi. Kalau awak tengok ni gambar ni, ni gambar vertigasi lah. Awak tengok. Ni yang biasa kita lihat lah, dia ada pump juga, ada timer juga. Setiap 2-3 jam dia akan lalukan air. Air ni dia akan agihkan ke setiap polybag ni. Ada satu jarum titisan yang dipasang. Setiap 2 jam atau 3 jam kita setkan masa, dia akan tolak air tu pergi. Dia akan tolak pergi ke setiap polybag lah. Dan air tu akan turun secara titisan melalui jarum titis tadi. Pen penitis nama dia. Penyalur air mempunyai tiup mikro. Tiup mikro ni tiup yang halus yang disambungkan dalam polybag, menyalurkan air melalui lubang-lubang halus yang berada di sepanjang pita tersebut. Ni yang official lah kalau awak nak buat tanaman awak dipasarkan secara banyak, secara komersial dalam kuantiti yang banyak. Teknik pengairan titisan atau vertigasi ni adalah pilihan yang terbaik. Baik, saya ulang balik Okey. Baik, apa itu hidroponik? Hidro adalah di mana akar pokok diletakkan di dalam air baja tanpa menggunakan tanah. Itu adalah hidroponik. Dia menggunakan medium yang lain seperti kokopit, pecahan bata, pasir, serbuk kayu, tanpa menggunakan tanah lah, medium tanah. Dan ada 6 jenis hidroponik yang kita telah pelajari. Yang pertama, hidroponik nutrien cetek. Yang kedua, sistem nutrien dalam. Yang ketiga, sistem takungan. Yang keempat, sistem pasang surut. Yang kelima, sistem aeroponik. Yang keenam, sistem pengairan titisan ataupun vertigasi. Baik, okey, untuk itu saja setakat ni.
yang boleh saya terangkan. Kalau ada permasalahan, awak boleh hantar WhatsApp secara personal dalam bentuk suara. Jangan type lambat. Buat dalam bentuk suara. Nanti cikgu akan balas jawab persoalan awak juga dalam bentuk suara. Secara personal, Telegram ataupun WhatsApp, tak ada masalah. Baik, okey, baik. Tugasan untuk hari ini mudah saja. Jawab semua soalan. Pastikan tulis soalan dan jawapan dalam buku tulis RBT. Baik, ada 2 soalan saja yang cikgu bagi. Baik, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan hidroponik? Yang ni kita dah tahu tadi kan. Ponos, hidro, perkataan Yunani. Awak tuliskan balik. Kemudian soalan yang kedua, senaraikan 6 jenis sistem hidroponik yang telah anda pelajari tadi beserta dengan gambar rajah dalam bentuk jadual. Soalan nombor 2 ni macam ni punya contoh. Ni contoh. Awak letak jenis ringkasan gambar rajah. Teknik nutrien cetek, larutan baja disalurkan dalam palung yang mengandungi akar tanaman yang ditanam. Okey, ni gambar rajah dia. Awak lukiskan balik saja. Buat 6 ni 1, kemudian ada 3, 4, 5, 6 sistem. Okey, kemudian dah siap. Tak perlu anda hantar gambar. Awak just pegang buku tu. Nanti untuk minggu depan cikgu akan bagi latihan lagi. Baik, kemudian cikgu akan bagi waktu bila awak perlu hantar buku tu ke pondok pengawal untuk dikumpulkan. Nanti cikgu akan bagikan masa dia atau tarikh dia. Baik, setakat ini saja untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.